Okey, kita sambung video sebelumnya. Okey, Raja 2.3 menunjukkan satu keratan memanjang bagi Vilus. Ini adalah Vilus. Tandakan X untuk tandakan huruf X pada Raja 2.3 di mana penyerapan hasil pencernaan lipid berlaku. So, penyerapan lipid dia akan berlaku di dalam lakteal. Jadi, jawapan awak kena buat macam ni. X ataupun X dekat tengah. Okey, seterusnya. Okey, kita bincangkan tentang bagaimanakah penyerapan tersebut berlaku. Okey, penyerapan tersebut berlaku. Gliserol dan asid lemak meresap masuk ke dalam sel epitelium, bergabung membentuk titisan halus lipid. Kemudian meresap masuk ke dalam lakteal, bergabung membentuk saraf limfa dan dalam sistem limfa. Okey, mana-mana dua jawapan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan E. Raja 2.4 menunjukkan sebahagian sistem pencernaan manusia. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ni dia ada gunakan satu ikatan gastrik yang boleh dilaras. Okay, boleh kecil, boleh besar lah. Okay, ini adalah prosedur bariatrik. Salah satu prosedur pembedahan bariatrik. Okay, pembedahan bariatrik ni adalah satu solution untuk orang yang dia dah buat macam-macam untuk kurus tapi tak berjaya. Okay, so pembedahan bariatrik adalah satu solution untuk masalah obesiti ni. Okay, terangkan bagaimana kaedah tersebut boleh mengatasi masalah obesiti. Okay, kalau soalan macam ni, awak kena bagi tahu macam mana kaedah bariatrik tu dengan cara dia gunakan satu ikatan gastrik yang boleh laras dapat mengatasi obesiti. So macam kalaulah bariatrik ni dia biasanya sama. Okay, yang pertama dia mengurangkan saiz perut. Tak kisahlah sama ada dia stapler ke, dia potong ke, dia buat lintasan ke. Okay, semua dia akan mengurangkan saiz perut. Okay, bila saiz perut tu kecil, ini akan mempercepatkan rasa kenyang dan kita akan kurangkan pengambilan kalori. Bila kalori itu dah berkurang, ini akan mengurangkan penyerapan kalori. Contoh, kalau kita keperluan kalori kita seharian adalah 2000. Contoh sebab lelaki lain, perempuan lain, dewasa lain, kanak-kanak lain. Okey, saya ambil 2000. Kalau 2000 kita makan hanya 1000. Jadi lagi 1000 ni kita badan kita mesti juga dapatkan 1000 ni lagi. Mana dia dapat? Dia akan ambil dari simpanan makanan kita iaitu glikogen dan juga lemak. Jadi lemak dia ada jisim. So bila lemak tu digunakan dia akan mengurangkan berat badan. Okey, boleh faham Itu soalan nombor 2. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Ini adalah tajuk dinamik ekosistem. Okay, dalam tajuk dinamik ekosistem, biodiversity lah ni. Okay, pengelasan jagung dengan padi bukit. Kita ada alam, phylum, kelas, order. X ni apa? X ni adalah family. Genus, species. Okay, banyak ni satu je soalan dia kat sini. Okay, apakah X? X adalah family. Okay, kena hafal alam, phylum, kelas, order, family, genus, species. Okay, seterusnya. Soalan, berdasarkan jadual 3, berikan nama saintifik bagi jagung. Kita tahu, nama saintifik kita ambil daripada genus dan species. Okay, kita tengok jagung. Okay, jagung. Nama genus bagi jagung adalah ZEA, Z. Dan spesiesnya adalah maize. Tengok ZEA, Z huruf besar, spesies MAYS, semua huruf kecil. Dan saya nak ingatkan, jika awak tulis, okay, kita guna tulisan tangan, nama saintifik mesti digariskan. Mesti digariskan. Tak kisahlah engkau punya tulisan, italic macam mana sampai nak tombang sekalipun, kena garis
Jadi ZEAMEMAYS. Perlu digariskan. Okey, ditulis dengan cara yang betul dan digariskan. Garisan tengah-tengah ni tak boleh sambung garisan dia putus. Okey, seterusnya. Satu kajian tentang persaingan antara tanaman jagung dan padi bukit telah dijalankan oleh sekumpulan murid. Okey, Razia 3.1 menunjukkan kadar pertumbuhan pokok jagung dan padi bukit yang ditanam di dua kotak semayan yang berbeza. Okey, Razia 3.2 menunjukkan kadar pertumbuhan pokok jagung dan padi bukit yang ditanam di satu kotak semayan yang sama. Okey, pokok-pokok tersebut diberi jumlah nutrien, keamatan cahaya dan jumlah air yang sama. Okey, 3.1 tadi dia kata dua kotak semayan yang berbeza. Okey, yang kedua diletakkan dua-dua dalam satu kotak semayan yang sama. Okey. Nyatakan dua perbezaan antara Rajah 3.1 dan 3.2 berdasarkan aspek berikut. Okey, Rajah 3.1 jenis persaingan, 3.2 okey, perbezaan dekat situ. Yang kedua penerangan. Okey, kita tengok. Rajah 3.1 adalah persaingan intraspesies. Okey, intraspesies. Rajah 3.2 adalah interspesies. Okey, jagung dengan padi bukit. Explanation, persaingan antara organisma daripada spesies yang sama 3.1, 3.2 persaingan antara organisma dari spesies yang berlainan. Okey, seterusnya. Terangkan satu faktor abiosis. Abiosis maksudnya apa? Bukan hidup. Abiosis yang menyebabkan kadar pertumbuhan jagung lebih tinggi berbanding padi bukit dalam Rajah 3.2. Okey, satu faktor abiosisnya. Okey, yang pertama awak boleh buat nutrien, yang kedua boleh buat cahaya, yang ketiga boleh buat air. Mana-mana satu. Okey, so sebabnya, penerangannya awak kena cakap pokok jagung tumbuh lebih tinggi berbanding padi bukit. Ini akan menghalang cahaya matahari untuk pokok padi bukit. Okey, pokok jagung akan mendapat lebih banyak nutrien air berbanding padi bukit. So, ada 3 markah. Kita cerita pasal faktornya, 1 markah. Lepas tu cerita pasal pokok jagung dia dapat lebih sebab dia tinggi. Okey. Contoh kalau cahaya, bila pokok jagung tu tinggi, ia akan menghalang cahaya matahari, melindungi pokok. Bukan melindungi, menghalang cahaya matahari daripada padi bukit tu dapat. Okey, jadi kadar fotosintesis padi bukit adalah rendah. Okey. Yang P4 ni kalau kita jawab nutrien lah. Pokok jagung menyerap lebih banyak nutrien. Kena ada lebih banyak. More. Okey, ingat more. Dalam jawab bio ni awak kena ada perkataan yang menegaskan. Lebih banyak, paling banyak. Okey, more. Okey, seterusnya. Rajah 3.3 menunjukkan sejenis serangga perosak benah hijau. Kalau mak-mak kita panggil benah kan. Okey, benah hijau, Nephotetics nigropictus. Orang negro katnya ni yang bawa. Saya. Tak adalah, kau jangan percaya. Aku gurau je. Okey, Nephotetics nigropictus yang menghisap hasil fotosintesis daripada batang padi lalu mengakibatkan pertumbuhan padi terbantut. So, ini adalah serangga perosak. Okey, terangkan interaksi tersebut. So, bila pokok padi tu mati, ini adalah parasite. Okey, benah ni adalah parasite. So, ini adalah interaksinya adalah parasitism ataupun ektoparasit. Okey, parasit ataupun serangga perosak atau benah hijau. Okey, tiga-tiga ni boleh guna mendapat keuntungan manakala perumah mendapat kerugian. Parasit mempunyai alat penghisap yang tajam untuk menembus batang tisu phloem padi dan pokok padi akan kekurangan nutrien. Maka hasilnya akan berkurangan. Yang ni memang kena hafal lah. Janganlah malas. Okey?
Seterusnya, petani dinasihatkan untuk tidak menggunakan pestiside. Pestiside adalah racun serangga untuk mengawal populasi serangga perosak ini. Kenapa? Okey, terangkan kenapa. Kenapa kita tak boleh guna pestiside? Sebab kesan pestiside itu adalah bertoksik. Okey, pestiside membunuh serangga berguna yang lain. Ini akan menyebabkan pendebungaan secara semula jadi akan terganggu. Okay. Hasil tanaman, bila terganggu, hasil tanaman akan berkurangan. Ia akan disebarkan melalui rantai makanan juga, pestiside ni. Okay. Dan bila disebarkan melalui rantai makanan, contoh, pestiside guna untuk pokok, kita makan pokok, haiwan makan pokok. Okay. Ada haiwan dan haiwan yang tak boleh nak dia boleh matilah, maksudnya dia tak boleh nak adapt dengan benda tu. Okey, dan serangga pula yang bagus-bagus tu dia akan mati, dia akan kacau rantai makanan sebenarnya. Okey, so dia akan mempengaruhi metabolisme organisma. Penggunaan berterusan menyebabkan serangga menjadi rintang terhadap pestiside tersebut. Rintang ni macam mana? Awak guna satu pestiside A, minggu depan guna lagi, bulan depan guna lagi, sampai satu masa serangga ni dah imun dah. Aku tak kisah. Aku tak kisah. Gunalah. Aku dah ada rintangan untuk pestiside tersebut. Okay. Lepas tu, ia terpaksa meningkatkan kepekatan pestiside yang lebih tinggi untuk membunuh serangga perosak. Dia bagi 8, sebenarnya markah dia 2 je. Okay.